kencing misalnya dan telah bersuci daripadanya, maka maulah basuh tempat kencing tadi kemudian daripada itu dengan niat mandi junub pula. Itu dia. Kan kadang-kadang dia kencing, bila kencing dia terlupa nak niat mandi wajib. Kencing dah basuh kencing, yang tu basuh kerana istinja. Lepas dah basuh kerana istinja tu, dia nak kena niat mandi wajib, basuh pula tempat yang sama tu, basuh pula tu bukan basuh kerana istinja, tapi basuh kerana mandi wajib pula. Ni niat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kita buat ni semua sekali Tuhan tengok pada niat. Kalau kita niat istinja, niat nak basuh kencing, jadi basuh kencing lah. Dia tak jadi mandi wajib lagi. Saat lagi bila kita mandi, kita tak basuh dah tempat tu. Masa kita ingat tadi masa kencing tadi basuh tak. Padahal masa basuh tadi ni belum niat mandi wajib lagi. Tu niat basuh kencing. Maka kawasan tu sudah dianggap tidak sampai air. Maka mandi wajib tidak sah. Yang ni kena jaga. Saya kata. Yang ni kena jaga. Kerana jika tiada dibasuhnya, kemudian daripada sudah bersuci tadi, lepas pada dia kencing tu, dia pakai basuh kencing aja. Masa mandi wajib dia tak basuh dah. Dia ingat tadi dah kencing dah basuh dah. Dia ingat lagu tu, maka barangkali boleh jadi terlupa daripadanya pula kemudian daripada sudah sempurna wuduk. Nescaya berhajat kepada menyentuh paras itu. Dah lepas pada tu dia dah ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, mandi semua, baru teringat. Aku tak basuh lagi kemaluan depan belakang ni. Pasal tadi ni basuh kerana kencing, bukan basuh kerana mandi wajib. Nak pergi basuh pula, batal. Kita dah ambil ayat semayang dah apa dah. Jadi terbatal. Jadi dia kata awal-awal tadi ni maupun betul bang benda ni. Macam tu. Maka kalau sekiranya berlaku begitu, maka batallah wuduk. Dia kata. Ataupun berhajat kepada berpayah-payah pula membalut tangan dengan porca kain, maka itulah, maka ingat-ingatlah. Dia kata. Dia kata ataupun tadi kita pipi, kita kencing. Lepas kita kencing, kita basuh kencing. Tak niat lagi, tak niat mandi wajib lagi. Kita basuh kencing. Lepas dah basuh kencing apa semua gitu gini, kita pun start ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, kita start mandi wajib. Start duk bagi ayat rata satu badan. Lepas tu baru teringat, tadi masa basuh kencing tadi tak niat lagi mandi wajib. Jadi kawasan tu nak kena basuh lagi sekali. Pasal dia tak kira hak tadi ni. Hak tadi kira istinja, bukan mandi wajib. Bila nak basuh lagi sekali, kita dah ada ayat semayang. Tempuh batal. Hidup cari porca kain pula dah, hidup serolom tangan kerana nak basuh tempat tu, jadi payah. Jadi payahlah. Jadi daripada awal-awal pergi kencing, basuh kencing apa semua, sah lepas selesai istinja, niat kata nak mandi wajib. Lepas tu basuh lagi sekali. Basuh lagi sekali bagi bersih semua. Lepas tu terus sambung dengan wuduk, terus dengan mandi sampai selesai. Itu caranya. Gitu. Dia kata inilah mazhab kita dan mazhab kebanyakan daripada imam-imam yang mujtahid. Dan tiada mewajib oleh seorang daripada ulama akan bergosok pada mandi. Gosok ni tak diwajibkan. Kalau gosok lagi baik. Tapi kalau tak gosok, pakai air bagi rata satu badan aja sudah cukup untuk nak sah mandi wajib. Gosok ni sunat saja. Dan tiada pada wuduk melainkan Imam Malik dan Al-Muzanni. Imam Malik dia kata wajib kena gosok. Dalam mazhab Syafi'i tak wajib gosok. Kalau sekiranya kita pergi di pancong, ambil ayat semayang, kita buka, kita pakai begitu je. Bagi air je kena tangan kita. Tapi kena semua. Sah dah. Dalam mazhab Maliki, buat begitu tak sah. Dia kena tangan gosok. Gosok bagi kena semua tempat baru sah. Itu bezanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan kena gosok. Dan orang yang lain daripada keduanya berkata sunat. Dia kata, dan jika seseorang meninggalkan akan dia, nescaya sah bersucinya pada wuduk dan mandi. Tak gosok pun, janji ayam kena seluruh badan, sah mandi wajib. Begitu. Masalah. Mandi junub dan mengambil wuduk di dalamnya. Kata Imam At-Tirmizi, dan adalah, yakni di dalam hadis pada masalah itu, yang memilih akan dia oleh ahlul ilmi pada mandi junub, bahwasanya mengambil wuduk seorang bagi wuduknya
yang pada sembahyang, kemudian tuang dia atas kepalanya 3 kali, kemudian meratakan air atas sekalian badan dia, kemudian membasuh dia akan 2 tangan dan kakinya, dan bermula amal atas ini di sisi ahli ilmi. Dan kata mereka itu, jika menyelam orang yang mandi junub itu di dalam air serta rata air ke badannya dan tiada ia ambil wuduk, nescaya memadai akan dia. Dan ialah perkataan Asy-Syafi'i. Kita ambil ayat semayang tadi dalam keadaan kita duk mandi wajib sambil dengan ambil ayat semayang. Boleh tak boleh? Imam Syafi'i kata boleh. Dia bukan 2 benda yang berasingan. Kita dah niat dah nak mandi wajib, dalam duk mandi wajib tu kita ambil wuduk, maka dia kira semua tu kira sekali dengan mandi wajib. Sebab niat mula kita mandi wajib. Dia kata begitu. Kata Imam Nawawi, dan tiada yang mewajibkan wuduk di dalam mandi junub itu melainkan Daud Al-Zahiri. Ni mazhab Al-Zahiri ni, dia tengok zahir. Yang kata bila jumpa ayat Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging babi. Mazhab Al-Zahiri ni dia tengok zahir ayat tu kata tak boleh makan lahmul khinzir, daging babi, maka daging tak boleh, lain pada daging boleh, dia kata. Ini mazhab Al-Zahir, dia tengok zahir ayat. Oleh kerana Quran sebut daging tak boleh, tulang boleh, hati boleh, perut boleh, yang tak boleh daging, dia kata. Ini Al-Zahiri. Dan orang yang lain daripadanya berkata sekaliannya ialah sunat. Maka jika lo meratai dia akan ayam atas sekalian badannya dengan ketiadaan wuduk, nescaya sah mandinya. Masalah, dia kata mandi junub tiada berwuduk, bolehkah sembahyang? Dia pakai mandi ya. Dia pakai mandi bagi rata air satu badan aja, dia tak ambil air sembahyang. Boleh tak boleh lepas itu pergi sembahyang? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Dan, jikalau memulai seseorang maka mandi junub dia, maka tiada ia ambil air sembahyang dan menyempurnakan dia akan mandinya, nescaya memadai akan dia daripada wuduk bagi sembahyang. Maksudnya tak payah ambil wuduk lah. Mandi wajib tu kira dah terangkat habis semua dah, dia boleh pergi sembahyang dah. Dan bermula sucinya dengan mandi itu lebih banyak sucinya daripada dengan wuduk dan seumpama. Jadi kalau dia tak berwuduk, dia pergi, dia buka, dia mandi aja daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua tempat sampai air dia niat mandi hadai besar. Lepas tu habis mandi, dia pergi semayang dia sah. Dia boleh guna mandi wajib tu untuk pergi semayang, kerana mandi wajib lebih besar daripada ambil air semayang. Begitu. Tetapi dia kata jaga-jaga dan ingat-ingat, adapun mandi junub yang boleh bawa semayang dengannya dengan tiada berhajat kepada wuduk itu ialah mandi yang difardu takdirkan tiada sentuh kubul dan dubur. Yang tu pula lah. Mandi apa semua sah lerah dah selesai dah apa semua, ditempuh pula. Lepas tu pergi duduk semayang pula. Dia kata aku mandilah. Mandilah yang pergi tempuh tadi. Tempuh tu batal pula. Jadi kena jagalah. Mandi bagi rata air daripada hujung rambut sampai hujung kaki, seluruh badan dah rata air. Jangan buat benda yang membatalkan wuduk, baru boleh pergi semayang. Begitu. Dan tiada perkara yang membatalkan wuduk di dalam mandinya. Dia tak buatlah apa-apa benda yang boleh membatalkan wuduk. Maka jikalau ada berlaku perkara yang membatalkan wuduk dalam masa mandinya, nescaya ta'yinlah mengambil wuduk kemudian daripada mandinya. Kalau dah lepas mandi apa semua sah lerah selesai, masa duk lap terpegang pula. Batal kena ambil lain lah. Maka ta'yinlah, jelaslah dia kena ambil ayat semayang lain. Begitu. Kerana kata Imam Syafi'i di dalam dan jikalau mengambil wuduk seorang kemudian mandi hadas ia, maka sebelum sempurna mandinya berhadas ia, nescaya menyudah dia akan mandi sebagaimana ia mandi, dan mengambil wuduk ia kemudian daripadanya kerana semayang. Dah mandi apa semua, dia ambil air semayang dulu. Lepas tu mandi apa semua elok dah, kentut, ambil air semayang lain, baru boleh semayang. Begitu. Masalah mandi junub dan tangan niatkan gayung. Ini yang dalam mazhab Syafi'i ini. Kata dia adalah hadis pada masalah tadi. Nabi SAW mandi junub dengan menjadikan tangannya sebagai gayung. Gayung ni cebok lah. Bukan hidup silat gayung. Kan? Jadikan tangan dia tu cebok. Dan cebok menjiruh air yang diambil daripada bekas ke badannya. Maka menunjukkan bahawasanya tiada jadi mustakmal air itu dengan niatkan anggota yang dibasuhnya, yakni tangan itu,
yakni tangan itu tadi mandi, maka jadilah suci tangan itu dahulu daripada masuk ke dalam bejana, ataupun tiada jadi musta'mal itu kerana niatkan gayung. Itu mazhab Syafi'i dia pegang dulu tu. Celup tak jadi musta'mal. Pasal apa? Pasal niat tangan nak celup tu niat nak jadi cebok. Macam dah orang mandi. Allah